Berkumpulnya awan, gelaplah cuaca, bulan dan bintang terletak sejajar. Nadi ilmu, amalan membaca, agar cita-cita mudah dikejar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mengangkat langkah, izinkan saya perkenalkan diri. Nama diberi Nur Nusrah Humaira binti Muhammad Nazri. Saya belajar di kelas 15 tari di Sekolah Kebangsaan Padang Kemunting, Kuala Nerus, Terengganu. Saya merupakan seorang pengawas sekolah dan juga merupakan seorang wartawan TVPSS sejak berada di darjah 4, iaitu pada tahun 2022 sehingga kini. Alhamdulillah, pada tahun ini saya telah dipilih untuk menyertai pertandingan tokoh nilam. Selain penyertaan saya dalam tokoh nilam kali ini, saya juga akan mewakili sekolah dalam pertandingan tilawah Al-Quran pada tahun ini. Saya juga seringkali diminta oleh guru untuk membuat persembahan seperti kalam jama'i, nasyid, sajak dan bercerita dalam majlis-majlis sekolah seperti majlis pertukaran guru, majlis apresiasi murid dan juga mesyuarat PIBG. Saya seorang pelajar cemerlang dalam aliran tahun 5. Saya telah dianugerah sebagai pembaca buku terbanyak ketika darjah 3 dan 4. Anugerah kejayaan ini telah membuatkan saya terinspirasi untuk menceritakan tentang hobi saya, iaitu membaca buku. Saya akan menghabiskan masa-masa yang terluang dengan membaca buku yang saya gemari. 5 buku yang saya sangat gemari ialah: pertama, buku bertajuk Tebing Budi yang ditulis oleh Muhammad Taufik bin Mahmud. Kedua, buku bertajuk Aku, Espresso dan Latte yang ditulis oleh Haryani Kamilan. Ketiga, buku bertajuk Siang Tak Pernah Mungkir dan Kau Akan Dewasa yang ditulis oleh Baharudin Zainal. Keempat, buku bertajuk Impian di Hati yang ditulis oleh Tommy Jeffrey. Dan kelima, buku bertajuk Dia Ibuku yang ditulis oleh Tommy Jeffrey. Antara 5 buku ini, yang paling saya gemari ialah buku bertajuk Tebing Budi. Tebing Budi, cerpen Tebing Budi merupakan salah satu karya Muhammad Taufik bin Mahmud. Cerpen ini termuat dalam buku antologi Peraduan Menulis Buku Kanak-kanak Sempena Hari Guru 2008. Cerpen Tebing Budi saya pilih untuk dibuat ulasan kerana mempunyai keistimewaan yang bakal dikongsikan kepada semua. Cerpen ini mengisahkan tentang kedatangan peserta motivasi di bawah pimpinan Cikgu Najib ke tapak kamp Sungai Liang Batu. Keriuhan para peserta motivasi berselang-seli dari jurung latih telah saban hari menjadi halwa telinga penduduk. Kewujudan tapak kamp di sungai ini merupakan hasil usaha dan kesepakatan penduduk kampung Sungai Liang Batu sendiri. Cetusan idea ini lahir daripada Cikgu Yusuf yang merupakan penggemar aktiviti lasak, terutamanya di dalam air. Kekecohan awal berlaku ekoran kehilangan peserta motivasi iaitu Raju dan Zaha ketika berkayak di sungai. Pihak pasukan marin dan Jabatan Pertahanan Awam berjaya menemukan semula 2 orang murid tersebut. Berikutan peristiwa yang berlaku kepada Raju dan Zaha, Cikgu Najib menceritakan semula peristiwa beliau lemas di Sungai Liang Batu bersama rakan baiknya. Keseronokan yang dirasai telah memputarkan hati Cikgu Najib dan rakannya. Natijah yang berlaku, mereka semua telah dihanyutkan arus sungai. Salah seorang dari mereka yang tidak mahir berenang menjadi korban sungai itu. Mudah sahaja Cikgu Yusuf datang membantu
Cikgu Najib dan rakan-rakan yang lain meskipun terpaksa kehilangan motosikalnya akibat terjatuh ke dalam sungai. Hasil pertolongan Cikgu Yusof, mereka semua masih lagi diberi kesempatan untuk bernafas hingga ke hari ini. Peristiwa tersebut sangat memberi makna kepada Cikgu Najib. Beliau terhutang budi dengan Cikgu Yusof. Kisah seterusnya berkisar kepada kemunculan Cikgu Yusof di tapak kem itu. Beliau merupakan pemilik asal tapak kem ini. Kemunculan Cikgu Yusof telah menguatkan lagi penceritaan Cikgu Najib tentang dirinya. Meskipun begitu, beliau tetap merendahkan diri. Cikgu Yusof lebih banyak menceritakan tentang kejayaan dan keazaman Cikgu Najib selaku anak watan kampung itu dalam merealisasikan hasratnya untuk mewujudkan tapak kem di Sungai Liang Batu. Kemuncak cerpen Tebing Budi terjadi tak kala banjir besar melanda daerah Muar dan Segamat. Tragedi tersebut telah menenggelamkan rumah dan harta benda penduduk yang tinggal di tebing Sungai Liang Batu. Cikgu Yusof dan Cikgu Najib berjaya menyelamatkan penduduk kampung Sungai Liang Batu. Mereka berdua telah banyak membantu penduduk kampung semasa proses pemindahan mangsa banjir. Penutup cerpen ini diakhiri dengan Cikgu Yusof dan penduduk kampung untuk memulihkan semula Sungai Liang Batu yang terkesan akibat tragedi banjir. Hasil inovasi, sungai itu telah menjadi revolusi baru dalam peternakan ikan air tawar. Terdapat dua nilai dalam cerpen ini, iaitu nilai keazaman dan nilai kasih sayang. Nilai keazaman ditonjolkan menerusi watak Cikgu Yusof yang merupakan Cikgu Yusof. Walaupun beliau ditempatkan mengajar di kawasan pendalaman, ia tidak sedikit pun mematahkan semangatnya untuk mendidik anak watan kampung Sungai Liang Batu. Nilai kasih sayang pula ia diketengahkan melalui watak Cikgu Yusof yang sangat menyayangi keindahan alam. Beliau cuba sedaya upaya untuk menjaga kelestarian alam di sungai itu. Usaha murni Cikgu Yusof telah didukung oleh Cikgu Najib. Pengajaran dalam cerpen ini ialah kita mestilah mengenal budi atas segala jasa yang dilakukan oleh para guru. Pengajaran kedua pula ialah kita mestilah memaafkan kesalahan orang lain. Pengajaran ketiga ialah kita mestilah menjaga tutur kata serta perilaku. Pengajaran lain pula ialah kita mestilah menjaga kelestarian alam agar kekal terpelihara hingga ke generasi seterusnya. Buku ini banyak memberi motivasi kepada saya yang boleh dijadikan inspirasi ke dalam kehidupan. Pengajarannya juga mudah difahami kerana penulis menggunakan laras bahasa yang sederhana. Penggunaan laras bahasa yang sederhana memudahkan kanak-kanak, remaja maupun dewasa untuk memahaminya. Penghargaan tahniah dan terima kasih kepada Muhammad Taufik bin Mahmud atas kejayaan dengan terterbitnya buku ini oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Sebelum saya mengundurkan diri, saya menyarankan setiap individu memiliki buku ini di rumah masing-masing kerana mempunyai motivasi dan pengajaran yang terdapat di dalam buku ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.